Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa khabar anda semua? Kembali berjumpa dalam pembelajaran online kita pada kali ini. Kita akan teruskan pembelajaran kita dengan melihat topik yang berikutnya, iaitu pembakaran. Okey, apabila kita sebut perkataan pembakaran, saya pasti semua orang mesti terbayangkan api. Api yang menyala, tak kisahlah warna oren ke, merah ke, biru ke. Okey, tapi tahukah anda apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan pembakaran? Sebenarnya pembakaran ini ialah satu tindak balas yang berlaku apabila suatu bahan dipanaskan dengan kehadiran oksigen, dan tindak balas pembakaran ini akan membebaskan dua tenaga yang paling besar, iaitu tenaga haba dan juga tenaga cahaya. Okey, apabila kita bercerita tentang pembakaran, kita juga perlu tengok tentang apakah yang diperlukan untuk suatu pembakaran itu berlaku. So, pembakaran hanya akan berlaku dengan kehadiran tiga elemen yang paling utama yang kita dapat gambarkan melalui segitiga yang ditunjukkan dalam rajah di sebelah ini, iaitu yang pertama oksigen, yang kedua bahan api dan yang ketiga ialah haba. Kita boleh lihat melalui satu uji kaji yang boleh saya buat dengan menggunakan lilin. Saya ada lilin kecil kat sini. Okey, lilin dan juga beberapa peralatan lainlah. Antaranya ialah sekiranya kita nyalakan lilin, kemudian kita biarkan lilin itu nyala dan kita tutup lilin tersebut dengan gelas, kita akan dapati nyalaannya akan padam. Ini menunjukkan pembakaran memerlukan oksigen. Uji kaji lain pula ialah apabila kita nyalakan lilin, kemudian kita titiskan beberapa titis air pada atas lilin. Air tersebut akan menyebabkan haba berkurangan sekaligus api akan padam. Uji kaji ini menunjukkan haba diperlukan untuk pembakaran berlaku. Dan yang ketiga, macam biasalah kalau kita biar bakar je lilin tu, lama-lama lilin tu habis. Bila dah habis, menunjukkan bahan bakarnya dah habis. So, bahan bakar juga ataupun bahan api adalah syarat untuk berlakunya pembakaran. Okey, kita biasa dengar api semasa kecil menjadi kawan, bila dah besar menjadi lawan. So, api ni kalau dah besar, terbakar besar sangat marak, kita perlu kawal dan kita perlu padam dia supaya tidak merosakkan harta benda, tidak merosakkan nyawa dan sebagainya. So, tadi kita dah ceritakan tentang tiga syarat bakaran, iaitu oksigen, haba dan bahan api. Dan biasanya kalau kita ingin cipta alat pemadam api yang kita cipta itu menggunakan prinsip menyekat bekalan oksigen ataupun prinsip untuk menurunkan suhu pembakaran tersebut. Okey, bila kita bercerita tentang memadamkan api, kita mesti terbayang dalam kepala kita gunakan air. Tapi sebenarnya alat pemadam apinya ada banyak jenis sebenarnya. Okey, contoh-contohnya adalah alat pemadam api yang saya tunjukkan dalam rajah di sebelah ini. Ada alat pemadam api yang menggunakan gas karbon dioksida. Ada alat pemadam api yang menggunakan serbuk. Okey, yang paling banyak sekali digunakan lah. Ada juga bahan api yang menggunakan busa ataupun foam ataupun buih. Ada juga yang kita gunakan macam selimut. Okey, kita panggil dia sebagai fire blanket. Dan juga ada setengah bangunan dia ada pancuran air automatik yang secara automatik akan mengeluarkan air apabila berlaku kebakaran di bangunan tersebut. Persoalannya, kenapa ada banyak jenis alat pemadam api? Kenapa tak ada satu je? Okey, untuk menjawab persoalan ni, sebenarnya jenis pemadam api adalah dicipta berdasarkan jenis kebakarannya. Ada api jenis tertentu hanya menggunakan jenis alat pemadam api yang tertentu saja, tidak boleh menggunakan alat pemadam api yang lain. So, jenis kebakaran dan alat pemadam api yang sesuai adalah seperti yang ditunjukkan dalam jadual ini. Sebagaimana yang saya tekankan tadi, api ni sebenarnya semasa kecil dia menjadi kawan, bila dah besar menjadi lawan. So, kita kena amalkan sikap berjaga-jaga untuk mencegah kebakaran baik di rumah, di sekolah dan sebagainya. So, apakah antara cara-cara yang boleh diamalkan? Yang pertama, kita kena simpan mancis, pemeti api macam ini, pemeti api ni di tempat yang selamat. So, apa? Takut orang yang tak
bertanggungjawab ataupun kanak-kanak kecil dan sebagainya main dengan benda lah ni, habis terbakar rumah nanti. Yang kedua, jauhkan barang bahan yang mudah terbakar daripada sumber api. Minyak masak ke apa jangan letak dekat dengan dapur kita masak tu. Kang disambar api, terbakar rumah. Yang ketiga, kita kena sentiasa peka terhadap barang elektrik yang digunakan. Kalau macam jangan barang elektrik tu overload ataupun terlalu lama digunakan. So kena sentiasa make sure kita observe macam oven dan sebagainya, pastikan kita sentiasa peka dengan alat elektrik ni. Dan dalam menggunakan alat elektrik juga, kita tak bolehlah pasang terlalu banyak sangat plug, sambungan wayar pada satu plug, dia akan mencetuskan overload dan ini boleh menyebabkan litar pintas dan seterusnya menyebabkan kebakaran. Selain itu, kita juga boleh memasang alat penggera kebakaran, alat pengesan asap di rumah dan sebagainya. Sebab apa? Kita dapat mengesan api di peringkat yang kecil, so kita boleh kawal sebelum api itu marak dan besar. Dan kita tidak membuang puntung rokok ketika dia punya bara tu masih menyala. Ini kesilapan besar. Kadang kita rasa macam alah dah okey buang je. Rupa-rupanya bara inilah yang akan membakar sampah, membakar semak dan lebih teruk, puntung rokok ni sebenarnya boleh membakar hutan yang Okey, itulah dia tadi berkenaan dengan topik pembakaran. Kita dah lihat berkenaan dengan syarat pembakaran, alat pemadam api dan juga amalan untuk mencegah kebakaran. Sehingga kita berjumpa lagi dalam pembelajaran online akan datang. Assalamualaikum dan jumpa lagi.